Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul wa husulil ma'mul wa bi niyyati shifaa'i min kullil amrad wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati 'indal maut. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah malam itu kita akan baca jilid yang kedua daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah dalam bab zakat, babuz zakah. Minggu keempat minggu ketiga. Jadi yang dijadualkan yang kita dah susun atur ya. Minggu ketiga dan minggu keempat kita insya-Allah kita akan baca jilid yang kedua supaya
sekurang-kurangnya kita dapat lihat ataupun kita dapat belajar secara menyeluruh kitab fiqh, bukan hanya fokus dalam bab ibadat seperti yang selalu bab ibadat lalu si habis nak sampai ke belakang-belakang pengajian fiqh. Jadi insya-Allah malam tu kita mula masuk dalam babuz zakah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi, kullu man 'alaiha fan, akan binasa, rosak binasa, hilang, fanin, termasuklah coronavirus. Ya, hakikat kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi, fanin, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang hanya kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal. Hakikatnya semua perkara di bawah tadbiran urusan Allah Subhanahu wa taala. Tiada apa yang kekal. Masalah yang kita alami, musibah yang kita kini itu pun semuanya akan berlalu, semuanya akan binasa, semuanya akan pergi. Sebab ya penawar bagi hati kita adalah keimanan. Bila ada keimanan, rosak, bingung sepanjang masa, semua benda jadi takut. Semua benda jadi takut. Nak pegang pintu takut dah virus. Semua benda. Contoh aja ayat saya dah pandai sabar-sabar. Tapi ya hakikatnya bila ada keimanan, semua benda jadi takut. Semua benda jadi sumber ketakutan untuk manusia. Jadi wajib kita melihara iman dan amal kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hadis yang kita bacakan, tabarukan tadi, tidak sempurna, tidak beriman seorang pun di kalangan kamu sehingga dia mencintai, sehingga aku jadi orang yang paling dicintainya lebih daripada ayahnya ataupun ibu ayahnya, walidihi wa waladihi, dan juga anak-anaknya, dan juga aku menjadi lebih dicintai baginya lebih daripada semua manusia. Waulah sempurna keimanan kita. Si ada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, maka si sempurna iman, si lengkap iman kita. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis yang kita bacakan tadi, sesiapa yang Allah SWT inginkan kebaikan untuknya, maka Allah SWT akan jadikan dia faham dalam urusan agama. Maka beruntung. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Seorang yang faqih dalam urusan agama akan menjadi beban, susah ke atas syaitan untuk merosakkannya, untuk menyesatkannya. Lebih mudah, lebih berat lagi, susah lagi daripada hanya menyesatkan 1000 orang abid. Maksudnya 1000 orang abid dia senang kacang aja bagi syaitan. Tapi bila berhadapan dengan seorang faqih, faqihun wahidun, seorang faqih yang beramal dengan agamanya, dengan ilmunya, maka lebih susah. Sebab ialah daripada sialah kita dapat lihat dalam kelebihan menjadi alim tu, tidur orang alim ya lebih baik daripada ibadah orang abid. Tapi alim yang menepati apa kehendak Allah dan Rasul, bukan semata-matanya adanya digelar sebagai alim, tapi hakikatnya memang kelebihan orang berilmu macam ya. Di antara mafhum Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya dah baca tadi, saya sertakan aja. Mafhum hadis, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang yang belajar ilmu yang meninggal ketika menuntut ilmu, maka darjatnya dengan darjat para nabi ataupun darjat nabi ya, beza satu darjat saja kelebihan. Meninggal waktu menuntut ilmu, maksudnya apa? Lebih kuranglah kita tahu apa yang dimaksudkan Nabi. Nabi nak sampaikan secara jelas daripada secara literal hadis tadi,
kan. Belajar meninggal dunia sewaktu belajar, beza darjatnya dengan Nabi 1 darjat je. Jadi apa kelebihan orang belajar sampai habis? Kan? Tadi belajar, meninggal ketika belajar. Maksudnya ya gambaran yang besar juga ya. Kelebihan yang besar, belajar, pergi menuntut ilmu agama, meninggal. Contoh, si habis pengajian. Dalam gambaran hadis tadi lebih kurang macam ya. Tapi bukan huraian yang saya bawa tu lain lah. Mafhum hadis ya. Nabi SAW sebutkan macam ya. Meninggal, pergi menuntut ilmu, meninggal sewaktu menuntut ilmu. Darjatnya dengan darjat Nabi 1 je beza. Jadi apa kelebihan orang yang belajar sampai habis, sampai sempurna ilmunya? Adakahnya jadi Nabi? Jangan macam ya. Sudah Nabi lagi dah. Selepas Nabi Muhammad SAW lagi. Tapi setidaknya tu orang alim as-salih, orang salih tu di sini tempat saya sini bersama dengan Nabi SAW. Kelebihannya. Maka kita kena usaha. Kita masih mampu jadi alim, jangan lupa hantar wakil keluarga kita jadi orang alim. Kedudukan sebenarnya sangat mulia, sangat dekat dengan Rasulullah. Sebab ya, di antara hadis tadi, al-ulama'u warathatul anbiya. Kita dah belajar belum babul mawarith belum belum sampai lagi. Jadi apa maksud ahli waris? Ahli waris tu keluarga. Tidak orang lain dapat jadi ahli waris kecuali yang ada pertalian darah. Ya, hakikatnya kita bukan ada nasab Nabi dalam silsilah nasab kita, tapi melalui ilmu ya kita jadi orang yang Nabi declare lagi. Nabi, statement Nabi, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Al ulama'u warathatul anbiya, maksudnya ahli keluarga Nabi dari sudut lain lah, bukan dari sudut nasab. Dekatnya kedudukan mereka dengan para nabi. Allahu Akbar. Moga-moga Allah SWT pilih kita sempurna bulan Rabiul Awal lah. Tidak sempurna iman seorang pun di kalangan kamu sehinggalah keinginannya hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga keinginannya menjadi mengikut apa yang Nabi SAW bawakan. InsyaAllah moga-moga Allah SWT beri kita nikmat mencintai Nabi SAW dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat, sehingga berkat daripadanya semua ahli keluarga kita pun mencintai Nabi SAW, insya-Allah. Babuz zakat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Babuz zakati la tajibu az-zakatu illa 'ala al-hurri al-muslimi ghairi al-janin wa dhalika fi anwa'in. Al-awwalu an-na'am. ففي كل 5 من الإبل إلى 20 شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان. وفي 25 بنت مخاض لها سنتان أو ابن لبون له سنتان إن فقدها. وفي 60 أو 40 حقة لها 3. Kita baca dulu matanya sampai habis fasal sebab pendek. Wa fi 61 jaza'atun laha 4 jaza'atun laha 4. Wa fi 76 binta labunin. Wa fi 91 hiqqatani. Wa fi 121 thalathu banati labunin. Wa fi 130 hiqqatun wa binta labunin. Thumma fi kulli 40 bintu labunin. Wa fi kulli 50 hiqqatun. Waman faqada waman faqad wajibahu waman faqada itu ada kesilapan cetakan. Seseorang yang tidak mempunyai jenis yang wajib. Waman faqada wajibahu sa'ida ila a'la minhu wa akhadha syataini kal udhiyati aw 20 dirhaman aw islamiyatan aw nazala ila asfali minhu wa ata bi khiratihi syataini aw 20 dirhaman. Yang kitab Ustaz Said pun ada bab zakat, ada matannya Ustaz. Wa man faqada, betul,
faqada, dalam bentuknya guna lafaz mati, baris mati. Jadi siapa yang ada kitab tu warna hijau tu boleh betulkan ralat dekat saya cetakan. Wa man faqada, faqada tu maksudnya nyasedah, hilang barang yang sedah padanya. Baik, selesai kita terjemahkan bab zakat. Situ disertakanlah sebabnya ringkas, tu kitab yang ringkas. Apa makna apa definisi zakat ya secara detail, sejarah zakat ya secara detail difardukan bila jadi disebut. Kitab-kitab lain ada sebut. Di antara kitab yang saya bawa tu Fathul Qarib, syarah kepada matan Abi Sujang. Kelak kita akan bacakannya sedikit. Tidak wajib zakat melainkan ke atas syarat-syarat. Itu maksudnya syarat-syarat zakat. Syarat-syarat wajib zakat. Tidak wajib zakat, tidak wajiblah zakat itu melainkan ke atas pertama orang yang merdeka, yang kedua orang Islam, yang ketiga bukan janin. Itu ikut turutan yang disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Baik, jadi yang wajib zakatnya adalah pertama orang merdeka. Kalau hamba nya si wajib zakat sebabnya saya dah memiliki harta pun. Hamba tu nya saya dah hak pemilikan. Semua apa yang ada padanya dah jadi hak milik tuannya. Sebabnya bukan orang merdeka, makanya si wajib zakat walaupun kerja banyak, dapat untung banyak, bisnes banyak, tapi oleh kerana statusnya hamba dalam satu ada yang dimiliki oleh tuannya, makanya apa keuntungan yang dia dapat ya adalah milik tuannya. Jadi orang yang merdeka sahaja yang wajib zakat. Yang kedua Islam, si wajib zakat ke atas orang yang kafir. Yang ketiga bukan janin. Bukan janin. Janin belum ditaklif. Janin belum ditaklif untuk mengeluarkan zakat, kewajiban zakat. Baik, ya syarat yang disebut dalam kitab tu. Dalam kitab lain disebut 5 sekurang-kurangnya zakat wajib, syarat wajib zakat. Baik, sedahal kita ikut turatan dalam kitab tu. Kalau yang lain syarat wajib zakat ya adalah Islam kan? Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab dan haul. Ada nisab dan haul. Ya syarat umum. Wajibnya hukum zakatnya jadi wajib. Jadi ia 5 syarat asas untuk wajib ke atas seseorang mengeluarkan zakat. Pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna. Harta yang memang miliknya, bukan kongsi. Yang maksud milik sempurna. Yang keempat ada nisab. Maksudnya harta yang dimiliki dah sampai sukatan wajib untuk dikeluarkan zakat. Yang kelima haul. Zakat harta yang ada ya dah disimpan dalam tempoh setahun, dah ada pada pemilikannya dalam tempoh setahun. Jadi ya syarat wajib zakat. Baik, sambung balik dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kewajipan zakat itu adalah pada beberapa jenis harta. Ada beberapa jenis harta yang dikenakan zakat. Pertama, binatang ternakan. An-na'amu. Jadi yang pertamanya jenis harta binatang ternakan. Binatang yang kita ternak, maka ada jenis-jenis, ada kategori binatang yang kita jaga, yang kita pelihara ya. Ada diwajibkan zakat. Ada binatang yang tertentu saja. Pusak penuh rumah si kena zakat. Ada orang suka dengan pusak, rumah 2 tingkat penuh pusak saja. Jadi pusak saya dah zakat. Dan ni sini. Kenapa ya? Binatang ternakan ya. Yang pentingnya dalam posisi harta kita. Sekiranya lepas dia dijual kan, maksud Tuan Haji, sekiranya binatang yang milik kita tadi, yang kita pelihara tadi untuk jual kan, untuk makan ikutnya, saya dah kena mengenal dia. Yang pentingnya benda yang adalah milik kita. Sekiranya apa tujuan kita meliharanya, kambing penuh kandang contoh kan, asalnya cukup syarat tadi yang memiliki dengan sempurna. Lepas adanya Islam yang merdeka, ada nisab, maksudnya bilangan
kambing-kambing ya sampai nisab nusukatan wajib zakat, dan satu lagi haul, tempoh masa yang memiliki kambingnya ada sampai setahun. Lepas setahun barulah wajib zakat. Saya kira apa tujuannya nginang binatang ya. Baik. Jadi yang bahagian pertama wajib zakat harta yang wajib zakat adalah binatang. Diwajibkan pada setiap 5 ekor unta hingga 20 ekor unta dikeluarkan seekor kambing. Itu belum cerita nisab ya. Belum cerita nisab. Belum cerita dah tu. Itu dah masuk. Cuma susunannya dalam kitab Fathul Qarib berbeza. Jadi kita ada 5 ekor unta kan. 5 startingnya 5 ekor sehingga 20 ekor unta, maka dalam kiraan dalam bilangan ya, maka wajib dikeluarkan seekor kambing. Jadi kita nginang apa tadi? Kita nginang unta. Contoh, kita ada unta. Jadi setiap 5 ekor sehingga 20 ekor unta ya, maka kalau bilangannya daripada 5 ekor sehingga 20 ekor, kita ada 20 ekor unta, maka wajib dikeluarkan seekor kambing biri-biri betina ataupun biri-biri jantan yang berusia ada umur juga. Nya dikeluarkan zakat, bayar maksudnya keluarkan. Kambingnya diserahkan. Seekor kambing biri-biri betina ataupun jantan usianya setahun dah. Kambingnya ataupun anak kambingnya dah usia setahun. Ataupun kambing betina, tu bukan kambing biri-biri, tadi biri-biri. Kalau saya ada biri-biri, kambing biasa ya. Kambing betina ataupun kambing jantan yang berusia 2 tahun. Kalau biri-biri setahun dah boleh digunakan untuk keluar zakat. Kalau kambing lain umur 2 tahun, ataupun disebut sebagai ma'zun. Ma'zun, bukan mu'iz. Bila ditulis dalam Arab mim ain zai, nama saya dieja mim ain zai juga. Saya dah baris, salah baris baca mu'iz bacanya. Saya bukan harta zakat. Ma'zun tu kambing. Ada juga orang guru tunggahnya saya ma'zun. Astagfirullahalazim. Kita kambing mananya? Gurunya. Baik guru Okey, jadi kambing biasa, kambing kampung ya, dipanggil ma'az. Jadi yang biri-biri, pertama biri-biri. Kalau sedah, dia yang umurnya setahun. Kalau sedah, maka ma'zun. 2 tahun umurnya. Dalam kiraan 5 ekor unta sehingga 20 ekor ya, wajib seekor kambing biri-biri yang berusia setahun ataupun kambing biasa ya, kambing betina, kambing jantan yang berusia 2 tahun. Seekor. Dalam bilangan kambing dalam bilangan unta ya, kalau bilangannya ternakan kita sampai 25 ekor. Yang startingnya 5 hingga 20. Sekejap kita nangga balik dalam tu, kita nangga dalam Fathul Qarib. Ibil. Mula-mulanya bermula dengan 5 ekor. Kalau kita dah ada 5 ekor unta, wajib zakat. Maksudnya nisab dah ada sia. Nisab zakat unta bermula dengan 5 ekor. 5 ekor. Baik. Dalam bilangan, kalau bilangannya sampai 25 ekor, maka wajib dikeluarkan bintu makhad. Bintu makhad, maksud bintu makhad, anak unta betina. Kalau bilangan unta sikit, maka yang keluar apa? Kambing. Kalau bilangan unta yang sampai 25 ekor, maka yang dikeluarkan adalah daripada jenis kambing juga. Namanya apa? Bintu makhad. Bintu makhad tu anak unta betina. Dinamakan bintu makhad sebab apa namanya bintu makhad? Kerana induknya sedang bunting. Kena induknya sedang bunting. Jadinya tu digelar sebagai anak kambing, anak unta yang induknya dah buntin baru, makanya digelar sebagai bintu makhad. Bintu makhad tu yang umurnya 2 tahun. Bintu makhad, bintu makhadin laha sanatani, yang berusia 2 tahun. Situ ada
pertentangan. Dekat matan tulis la sanatani, dekat terjemahannya setahun saja. Ada masalah teknikal. Dalam kitab Ustaz Said laha sanatani kan, untuk terjemahannya ada masalah. Sebab yang penting juga ada naskah lain, senang kita rujuk. Baik, jadi bintu Makhad, sebab dalam matan jelas bintu Makhadin laha sanatani. Laha sanatani. Bintu Makhad yang umurnya 2 tahun. Anak unta yang umurnya 2 tahun. Jadi dalam bilangan unta yang kita pelihara 25 ekor, maka daripada bilangannya kita wajib keluarkan zakat daripada jenis unta anaknya yang disebut sebagai bintu Makhad, umurnya 2 tahun. Bintu Makhad berusia. Dalam terjemahan tu ada masalahnya, ditulis sebagai setahun. Yang ada naskah ya, naskah warna hijau ya, kena betulkan. Garis kat saya tambah jadi 2 tahun. Ataupun 25 ya, awi ibnu labunin lahu sanatani, ataupun ibnu labun. Ibnu labun tu nama anak unta juga, gelarannya ibnu, maksudnya anak unta jantan, ibnu kerana induknya anak unta jantan dinamakan ibnu labun kerana induknya yang akan melahirkan, dan pada ketika ia telah mempunyai susu. Mempunyai susu. Jadi ia namanya ibnu labun. Ibnu labun. Jadi yang berusia 2 tahun. Sama adanya keluarkan 2 ekor unta betina, seekor unta betina yang umurnya 2 tahun. Kalau seedahnya boleh pergi kepada option anak unta jantan yang umurnya 2 tahun juga. Kalaunya infaqadaha, kalaunya si mendapatinya, dalam ternakannya seedah unta betina, makanya pergi kepada unta jantan, anak unta yang jantinanya jantan yang umurnya 2 tahun juga. Wa fi sittin wa arba'ina, jadi ya nisab 25 ekor. Yang seterusnya, nisab yang seterusnya 43 ekor. Pada bilangan kejap tengok ada lagi masalah dekat matannya tu. Terjemahannya pun lain. Pada bilangan 36 ekor unta. Dan terjemahannya macam ya. Kejap. Wa fi khamsin wa 20 bintu Makhadin, pada bilangan 30. Tok 30 tu. Wa fi sittin. Dalam matan si ada. Dalam matan si ada disebutnya tu. Pada bilangan 36 ekor. Pada bilangan 36 ekor. Yang saya ada disebut di atas matan nun, yang ada disebut 46. Dikeluarkan bintu labun yang berusia 2 tahun, dan pada 40 ekor dikeluarkan hiqqah yang berusia 3 tahun. Baik, kita betulkan bahagian tu. Yang dalam kitab Ustaz Said, wa fi sittin ada, ataupun matanya lain. Wa fi sittin wa arba'in, betul lah. Wa fi sittin wa arba'in, lepasnya hiqqatun laha thalathun. Dalam terjemahan tu lain dah jadinya. Jadi dekat situ kita boleh report supaya dibetulkan pada cetakan yang akan datang. Jadi kita ikut matannya betul, terjemahannya ada masalah dekat situ. Jadi kalau yang beli kitab warna hijau tu hati-hatilah. Bagusnya ambil cetakan yang latest, tahun yang baru, tahun yang terdekat. Tu pun belum jauh juga tu, cetakan 2019. Sebab berbeza pada matannya dan terjemahannya sepatutnya. Pada bilangan 36 ekor, wa fi sittin, kita baca matannya, wa fi sittin wa arba'ina, pada bilangan 46 ekor. Sepatutnya 46 ekor. Dekat terjemahan diletaknya 36 ekor. Pada bilangan unta ya sampai 40 dah. Jadi kena ingat bermula unta tu nisabnya bermula daripada 5. Lepas dia 20. Lepas dia 25. Lepas dia 46. 46. Kalau 46 ekor unta kita ada, maka wajib dikeluarkan apa? Dikeluarkan hiqqah. Hiqqah tu
anak unta juga, anak unta yang usianya unta, bukan anak unta, unta betina, memangnya dah dewasa dah. Unta betina dinamakan sebagai hiqah kerana ia telah sesuai dibuntingkan. Maksudnya ia dah boleh beranak. Dah boleh beranak. Usianya usia yang berusia 3 tahun. Unta hiqah, jenis hiqah yang berusia 3 tahun. Hiqatun laha thalathun. Hiqatun laha thalathun. Jadi bila ada bilangan unta pada kita 46 ekor, maka dikeluarkan daripada bilangan tersebut seekor unta yang dinamakan hiqqah, jenis hiqqah, yang umurnya 3 tahun, dikeluarkan sebagai zakat. Jadi 5 ekor keluar zakat seekor kambing. Kemudian 20 ekor, maka zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya 2 tahun. Yang umurnya 25 tadi jawab syatun jaza'atun atau jaz'u dha'nin lahu sanat. Kalau 20 syatun seekor kambing, jaza'atun atau jaz'u dha'nin lahu sanatun atau thiyatu thaniyatu ma'zin atau thaniyun lahu sanata. Ya, okey, 5 ekor sehingga 20 ekor ya, dikeluarkan seekor kambing biri-biri ataupun betina ataupun jantan, ataupun dikeluarkan kambing biasa ya, seekor yang umurnya setahun juga, yang berusia setahun. Kalau kambing lain yang berumur berusia 2 tahun, kambing ma'zin ya, yang berumur 2 tahun. Kalau biri-biri setahun saja. Lepas ya, kalau bertambah lagi unta ya, bilangannya sampai 25, barulah wajib daripada jenis zakatnya keluar daripada jenis unta juga. Cuma namanya bintu makhad. Bintu makhad. Kemudian kalau bilangan unta yang kita ada sampai 46, maksudnya dah sekali ganda daripada 25 tadi. 20 lagi. 2 kali ganda. Sekali ganda dah 20, sebabnya 46. Jadi wajib dikeluarkan unta yang dah dewasa, yang boleh mengawan kata orang. Yang dah boleh mengawan, yang umurnya 3 tahun, maka ya jadi zakat yang dikeluarkan pada bilangan unta-unta. Ya, unta-unta ya, zakat untuk unta. Ya, bilangan-bilangan nisabnya. Lepas tu ada khusus untuk bilangan aja. Lepas tu akan keluar, akan ada babnya menerangkan haulnya. Baik, wa fi ihda wa sittina, dalam bilangan 61. Wa fi ihda wa sittina, dalam bilangan unta 61 ekor, maka dikeluarkan jaza'atun laha arba'un. Jaza'atun dan jaza'atun lain dah. Tadi ada istilah bintu makhad, bintu labun, hiqqah dan jaza'ah. Satu lagi tu jaza'ah. Apa maksud jaza'ah? Unta betina dinamakan sebagai jaza'ah ya, kerana telah gugur gigi hadapannya, dah tua lah maksudnya. Untanya dah tua, gugur. Si mestinya tua ya, jenis gigi dah boleh gugur, jatuh, gugur gigi hadapannya, sudah gigi. Jadi ia dipanggil jaza'ah yang umurnya 4 tahun. Jaza'ah yang umur tahun, dia dikeluarkan sebagai zakat bila kita ada bilangan unta sebanyak 61 ekor. Wa fi sittin wa sab'ina, pada bilangan 76 ekor unta, binta labunin, 2 ekor dah jadinya. Bila unta yang ada pada kita sampai bilangan 70 ekor, 76 ekor, maka dalam bilangan ya, dalam nisab ya, kita wajib keluarkan binta labunin, 2 ekor anak unta, anak unta yang menyusu, yang ada susunya pun dikeluarkan sebagai zakat bagi unta-unta, bilangan unta yang kita ada 76 ekor. Wa fi ihda wa tis'ina, dalam bilangan unta 91 ekor, maka dikeluarkan hiqqatani. Kan tadi disebut sebagai hiqqatun. Jadi 2 ekor hiqqatani, 2 ekor unta hiqqah. Unta hiqqah, unta betina yang boleh dan yang telah sesuai dibuntingkan. Yang telah disesuai dibuntingkan. Jadi maksud hiqqah tadi, kalau bilangan unta yang kita ada 91 ekor, maka kita kena keluarkan daripadanya untuk zakat
2 ekor unta betina. Unta betina yang dah sesuai dibuntingkan. Dia maksud hiqqah tadi. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina, dalam bilangan 121 ekor unta, maka apa yang wajib dikeluarkan sebagai zakat? 3 ekor bintu labun, 3 ekor anak unta betina yang dah boleh dibuntingkan. Hiqqah tadi ya. Wa fi mi'atin wa thalathina, dalam bilangan tadi bilangan 121, dalam bilangan yang seterusnya, kadar nisab yang seterusnya untuk wajib zakat unta, dalam bilangan 130 ekor. Ingat tadi 121 dah naik jadi 130 ekor, maksudnya beranak lagi untanya sampai 9 ekor. Jadi cukup 130 ekor untanya ada. Maka apa yang wajib dikeluarkan? Seekor hiqqah. Hiqqah tu, apa maksudnya tadi? Hiqqah anak unta yang umurnya 3 tahun. Anak unta yang umurnya 3 tahun, tambah lagi, sebab bilangan untanya tadi sampai 130. Jadi tambah lagi zakatnya bukan seekor hiqqah semata-mata, tambah binta labuni, 2 ekor anak unta betina yang masih menyusu, binta labun. Ya, dia bilangannya 130. Wa thumma fi kulli arba'atin, kemudian setiap bilangan 40 ekor untanya, maksudnya kalau nya dah ada lebih daripada ya, makanya kena hitung setiap 40 ekor daripada 130 ya, ataupun 100 lebih daripada ya lah, 140 nya ada contoh. Maka setiap 40 ekor unta dalam peliharaannya nya wajib keluarkan bintu labunin, seekor bintu labun. Kalau 150 ada berapa kali 40? 2 kali ya. 2 kali contoh aja. Jadi maksudnya setiap 40 tambahan lepas ya. Kalau nya 130 nya ikut tadi hiqqatun wa binta labunin, seekor hiqqah, seekor anak unta yang umur 3 tahun dan 2 ekor anak unta yang umur 2 tahun. Binta labunin. Okey. Kemudian kalau lebih daripada 130 ekor, maksudnya bertambah lagi 150 ekor dah jadi unta-untanya. Maka setiap dalam 150 ya, berapa kali ada 40? 2 kali. Jadi setiap 40 nya kena keluarkan, setiap satu daripada bilangan kelompok 40 ya, nya kena keluarkan bintu labun, seekor anak unta betina yang masih menyusu ya. Binta labun tadi satu-satunya binta labun ya, anak unta betina aja padanya, anak unta betina, anak unta betina yang umur 2 tahun. Baik. Jadi setiap 40, kalau ada 150 jadi ada 2 kali, ada 2 kali 40. Jadi 2 ekor setiap 40 ya, seekor binta labun. Jadi maksudnya dalam bilangannya tadi 150, jadi ada 3 kali. Ada 3 kali. Salah. Maklum saya ada unta. Ayat tajak. Jadi ada 3 kali 40, maka kena keluarkan 3 ekor bintu labun. Wa fi kulli khamsin, kalau bilangannya bertambah lagi lepas ya, nya dapat sampai kalau 150 tadi sebenarnya wa fi kulli khamsin hiqqatun, nya kena keluarkan hiqqah. Jadi kalau 150 nya kena keluarkan 3 ekor hiqqah. Hiqqah tu anak unta betina yang dah boleh yang berusia 3 tahun. Hiqqah unta yang berusia 3 tahun. Kalau 150 3 ekor. Kalau 140 jadi ada berapa 40 ya? 140 ada 2 kali je Ada 2 kali je. 3 kali je. Cukup 3 kali 180 okey, ada 3 kali. Jadi yang lebih daripada ya, yang si cukup bilangannya 40 ataupun 50, maka saya ada zakat pada bilangannya. Baik. Lagi waman faqada wajibahu sa'ida ila a'lahu, maksudnya sesiapa yang tidak siapa yang tidak sampai kepada had wajib tadi, makanya boleh sa'ida ila a'lahu, seorang yang tidak mempunyai jenis wajib daripada binatang ternakan untuk dikeluarkan, bukan ikut bilangan tadi ya, maksudnya kalau nya saya ada jenis diri unta hiqqah, bintu makhat, bintu labun tadinya saya ada, makanya boleh pergi kepada option yang lebih rendah ataupun option yang lebih tinggi. Kalau nya sekda
jaza'ah, kan option yang paling tinggi, makanya kena pergi kepada hiqah. Kalau nya ada hiqah, sedangkan nisab zakatnya wajib hiqah, makanya kena pergi jaza'ah. Ya, istilah-istilah nama untuk anak jenis ini kambing ya. Baik, kalau nya ada apa yang wajib untuknya keluarkan zakat, sama adanya boleh buat, dia naik sa'idah, maksudnya naik kepada had yang lebih tinggi, maksudnya jenis yang lebih tinggi, ataupun jenis kalau sedah juga, makanya boleh pergi kepada yang bawah. A'la minhu wa akhadha syataini, nya boleh ambil yang atas yang lebih tinggi nisabnya tadi, jenis yang wajib tadi. Wa akhadha syataini, ditambah lagi dengan 2 ekor, dan dia boleh mengambil dari penerima zakat 2 ekor kambing, seperti maksudnya campur dengan kambing. Jadinya dapat seekor di kalangan unta-unta yang disebut tadi, keluarkan zakatnya ada ya aja. Sebab jenis lain saya ada. Jadinya kena keluarkan kambing, tambah lagi 2 ekor, nak keluarkan unta, tambah dengan 2 ekor kambing. Kal udhiyah. 2 ekor kambing seperti yang dibolehkan untuk korban. Maksudnya kambing yang nak diberikan zakat ya adalah kambing yang dah layak dikorbankan. Baik, yang dah boleh dikorbankan. Maksudnya umurnya cukup. Baik, kemudian 20 dirhaman, ditambah lagi dengan 20 dirham. Dirham tu Islamiah, dirham Islam. 20 dirham maksudnya dirham tu duit silver, duit perak, yang digunakan sebagai mata wang Islam. Baik, jadi ya kalau si ada sesuatu yang wajib disebutkan dalam turutan tadi, si ada jenis ya, makanya kena keluarkan mengikut apa yang disarankan dalam yang ditulis di situ. Keluarkan mana-mana jenis yang boleh ada, sama adanya naik ke atas, atau tambah dengan 2 ekor kambing yang layak, syaratnya layak untuk disembelihkan, dan tambah lagi ataupun ataupun keluarkan aja 20 dirhaman, 20 dirham, sebagai ganti zakatnya tadi. Sikit lagi sebenarnya, lepas tu kita sambung lepas azan. Sikit lagi, sebaris lagi nak habis, InsyaAllah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ta'atan wa salatan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit ya. Tadi kalau saya ada pilihan lain daripada jenis zakat yang wajib keluarkan, makanya boleh pilih option yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya keluarkan. Kalau nyatik wajib hiqqah, makanya kena pergi ke jaza'ah. Dan tambah dengan 2 ekor kambing. Ataupun kalau saya ada jumpa benda ya, bayar ajak dengan nilai 20, bayar ajak dengan 20 dirham. 20 dirham. Ataupun kalau saya ada jumpa yang paling tinggi, cari yang rendah, lebih daripada had wajib yang keluarkan. Lebih daripada jenis wajib yang keluarkan, cari yang rendah. Aw nazala ila asfali minhu. Yang keluar cari sama ada yang cari bintu makhat ataupun bintu labun ya maksudnya. Wa ata bi khiratihi syataini. Dan memberikan sebagai tambahan beri 20 dirham dengan pilihannya sama ada 2 ekor kambing ataupun 20 dirham. Nya keluarkan sikok anak unta tadi tambah dengan 2 ekor kambing. Ataupun selain daripada kambing, kalau hanya sekedar kambing, nak bayar dengan 20 dirham. Baik. Macam pening-pening je. Sebenarnya sukatannya macam tu. Dalam zakat unta tu, bila startingnya daripada 5. Bila kita ada 5 ekor, kita kena keluarkan seekor kambing biri-biri. Umurnya setahun. Lepas ya, kalau tambah lagi lepas ya, ada 5 ekor, jadi 10 ekor kan. Setiap 5 ekor ya, jadi seekor kambing dengan seekor menjadi 20 ekor. Kalau ada 10 ekor unta, maka wajib keluarkan zakat 2 ekor kambing. Kalau ada 15 ekor, jadi 3 ekor kambingnya setiap bilangan 5 ya. Lepas ya kalau 20 barulah masuk kepada nisab zakat unta yang wajib mengeluarkan unta juga. Lepas ya plus 5 ekor maka jadilah sehingga dalam gandaan 5. Nisabnya dalam gandaan 5. Sehingga kalau dah banyak, maka kalau banyak kalau dah lebih 20 ekor sehingga ratusan ekor untanya ada, maka bila dah bilangannya sampai ratusan ya, maka setiap 50 ataupun setiap 40 ekor, kalau setiap 40 ekor, makanya wajib keluarkan bintu labun. Dan setiap 50 ekor unta yang ada, wajib keluarkan hiqqah. Ya, cara kiraan zakat sini kita nak nanggah wajib zakat unta. Bermula dengan 5 sehingga 20, gandaan 5 tadi, maka setiap 5 keluarkan seekor kambing. Mudah nampak setiap 5 ekor, starting daripada 5 ekor dah wajib keluarkan seekor kambing. Kemudian tambah 5 ekor sehingga bilangannya 20 ekor. Setiap 5 ekor seekor kambing, jadi 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. Betul. Sehingga kalau dah 20 ekor tadi, 4 ekor kambing, kalau bilangannya bertambah lagi sehingga 21, ni ada masuk bilangan baru. Ataupun bukan 21, 25. Barulah masuk zakat yang dikeluarkannya adalah unta. Lepas ya unta. Bila bilangannya dah sampai 25 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah unta juga. Kalau setakat 20 ekor aja, maka zakatnya masih kambing walaupun pelihara unta. Yang dikeluarkan adalah kambing. Bila 25 ekor dan kemudian tambah lagi sampai ratusan ekor unta yang ada, maka setiap 5 ekor wajib keluarkan hiqqah. Kalau setiap bilangannya 40 ekor unta, maka daripada 40 wajib keluarkan bintu labun. Boleh ikut walaupun seekor unta kita tu. Tapi bilangan carta bilangannya macam je. Setiap 5 ekor, bawah 20 ekor keluarkan kambing. 20 ekor ke atas, maka keluarkan zakat daripada unta ya jua, jenis unta ya jua. Wallahu alam. Ya, baru habis satu fasal zakat unta. Belum masuk lagi siapa penerima zakat ya kelak. Dah habis bicara bahagian-bahagian zakat, barulah
sebut siapa yang menerima zakat, siapa yang boleh menerima zakat. Akan datang tajuk minggu depan insya-Allah zakat lembu sapi. Insya-Allah. Jadi moga-moga bermanfaat untuk kita panduan, dan moga-moga bacaan kitab kita tu dapat keberkatan, berkat daripada pengarangnya, yang menulisnya, dan kita dapat keberkatan faham apa yang disampaikan dalam ilmu fiqh tu, dan moga-moga Allah SWT terima segala amal dan pengorbanan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.